Assalamualaikum, salam sejahtera. Debat Bola episod 85. Saya Amin Fuad bersama rakan saya Izzy Nazri di hujung sana. Yang pakai baju referee ni Jufri Juki. Referee bukan Bukan baju. Belum jual lagi baju ni Tunggu. Okey, pemain bekas pemain MLS Portland Timbers. Timber. Oh, Timber. Okey. Amir Arafat. Hari ni sebab bersepena dengan MLS ni, Amir pakai baju MLS, kita nak cerita tentang Wan Kuzain. Memang minat betul dia kata. Minat Portland Timbers ke minat Wan Kuzain? Saya minat MLS. Saya suka Liga US. Wan Kuzain katanya ada ura-ura nak kembali ke Liga Malaysia. Betul atau tidak? Kita tak tahu kan. Kelab Major League Soccer MLS Sporting Kansas City semalam hari itu mengumumkan tidak akan menyambung kontrak Wan Kuzain Wan Kamal yang akan berakhir pada penghujung bulan ni, maknanya hujung bulan Disember lah. Menurut kenyataan rasmi, Sporting mempunyai 20 orang pemain yang masih mempunyai kontrak sehingga tahun depan dan Wan Kuzain adalah antara 5 pemain yang dilepaskan oleh kelab tersebut. Wan Kuzain kembali ke Liga Malaysia atau akan mencuba nasib di MLS atau liga luar yang lain, Izzy? Personally, kalau kau tanya aku, kita pernah discuss pasal Wan Kuzain ni lah. Kita tahu dia punya top priority dia untuk main di di sana lah. Dia punya yang utama, which is main di MLS. So untuk menjawab persoalan kau tu, aku rasa walaupun beliau tidak sambung kontrak di sana, aku percaya hatinya masih lagi nak main kat sana lah. Ataupun liga luar yang lain, kau rasa kat mungkin Eropah? Ataupun liga luar yang lain. Sebab aku rasa top priority Thailand dia ke main di luar. Bukan Tak, aku rasa mungkin base di sana jugalah. Bukan Thailand ke Vietnam ke tak? Aku rasa untuk Southeast Asia, aku rasa mungkin Belum lagi lah. option dia mungkin nombor 3, nombor 4 macam tu lah. Jauh lagi lah. Wan Kuzain merupakan salah seorang produk Akademi Sporting Kansas. Merupakan pemain homegrown. Homegrown bermaksud pemain yang asal lah, orang US lah kan. Yang asal daripada sana. Ke-9 dalam sejarah kelab tersebut. Beliau mengikat kontrak sehingga tahun 2020 dengan pilihan lanjutan bagi tahun 2021-2022. Jika kembali ke Liga Malaysia, adakah beliau perlu melupakan hasrat beliau untuk mewakili pasukan US dan tidak menjadi antara pemain tempatan di US? Pertama sekali, kalau dia kembali lah. Okey. Pertama sekali aku nak komen, aku tak berapa favor lah dengan rumours ni. Kan, kenapa dia nak balik Malaysia lah. So aku nak semua tahu kan. So kalau soalan dia tadi, adakah dia kalau dia kembali, adakah dia kena lupakan hasrat dia nak mewakili US atau habislah kiranya kalau dia balik Malaysia? Okey, macam Izzy cakap tadi dalam perbincangan top episod yang sebelum ni, kita pasal Wan Kuzain, kita memang nampak Wan Kuzain ni dia memang dah letakkan hati dia di Amerika Syarikat, dan actually Amerika Syarikat dah untuk dia berkelana, dan actually end game dia actually nak pergi ke Europe untuk dia tinggalkan apa yang dia dah ada. Dan macam aku rasa dia born and raised kat sana kan. So untuk dia tinggalkan semua dan datang untuk pergi Malaysia tu, aku doubt lah benda tu akan terjadi. Which is macam Izzy cakap juga, mungkin jadi option yang terakhir kalau tak ada kelab. Aku percaya MLS banyak kelab, so dah tak ada option tu, ataupun liga-liga dekat Europe dia mungkin masuk yang third tier ke apa, memang tak ada pilihan, ataupun memang ada dan barulah seterusnya dia akan consider untuk Liga Asia ni lah. Malaysia. Tapi untuk kau, kalau dia kembali ke Liga Malaysia, habis dia punya harapan untuk main di US ataupun untuk mewakili US? Sudah pasti, sebab aku rasa kalau dia dah main Liga Asia, mesti dia nak jadi pemain tempatan kan? Betul. Dia peluang dia tu, scout dia tu mungkin akan jadi lebih rumit. Dan mungkin hati dia dah, tahu aku cakap, kalau dia dah pilih Asia ataupun pilih negara kita, maknanya hati dia tu dah nampak lah, dah terbuka sikit nak untuk lebih berat kepada Malaysia lah. Kan? Okey, Wan Kuzain tampil dalam 61 perlawanan bersama pasukan feeder club Sporting KC 2 dan pernah beraksi dalam 6 perlawanan MLS bersama skuad utama Sporting KC. Secara keseluruhan beliau mempunyai 307 minit permainan dan menjaringkan 1 gol dalam MLS. Ini rekod dia dalam MLS, which is aku rasa tahun 2017 ke, bukan recently lah, bukan baru-baru ni lah. Beliau lebih banyak bermain dengan pasukan kedua Sporting Kansas. Keputusan tepat untuk dia meninggalkan ataupun Sporting Kansas tak sambung dia, sebab dia pun tak dapat main first team. Sebab Sporting Kansas tak salah aku, nombor 1 tau.
dalam dia Western Conference nombor dia 1. juara. Yalah sebab engkau sebagai Nombor 3. pengarah teknikal Sporting Timbers. Portland Timbers nombor 3 season ni Western Conference. So boleh masuk Portland Timbers lah. Macam mana kau rasa? Mungkin Portland Timbers nak ambil Wan Kusin. Tak, kau rasa macam mana dia punya future ni? Macam mana dia keputusan tepat dia belah daripada tu? Aku rasa Untuk cari minit permainan? Aku rasa satu keputusan yang tepat lah kalau dia nak mencari minit permainan. Dan aku tambah sikit tadi daripada Jufri tadi punya pun. Sebab tapi aku merasakan kalau nak sampai cari minit permainan sampai ke Asia, luar lah. Jepun tak okey? Mungkin juga sebab dia bergantung sebab apa yang dinyatakan daripada bapa dia Profesor Wan Kamal sendiri, hala tuju Wan Kusin adalah terus bermain dengan kelab profesional di Amerika Syarikat dan mewakili negara dalam kejuaraan Piala Dunia. Ini 5 September 2020 hari itulah laporan daripada Vocat. Mungkin ini waktu yang dia nak SEA Games, nak main SEA Games hari itulah kan. Kita boleh tengok kat situ sebenarnya kalau once you pilih Determine not a good league, you dah tunjukkan level you yang sebenarnya. Sebab dalam level MLS pun you tak boleh nak main. Tahun ni Julai dan sebelumnya tu pun dia tak ada buat appearance langsung untuk first team. Mungkin sebab pasukan tu kuat, mungkin pasukan MLS yang lain. That's the reason, and diorang menang Western Conference. So you see the level. sebab dia downgrade kan. Sebab dia 22 tahun. Kena faham waktu sign tu dia umur 18. So about 4 years was progression. Jadi kita boleh tengok that's the level lah. Dia let go, dia cari minit permainan, dan kalau dia rasa dia masih lagi di tahap MLS, di level MLS, dia boleh pergi ke tim-tim macam LA Galaxy, mana-mana, Inter Miami, mana-mana lah. Dan dia patut boleh carilah. Tapi untuk dia pulang ke Asia untuk semata-mata untuk mencari minit permainan, dia akan secara langsung menutup peluang dia untuk main untuk US. Okey, ayahnya sendiri macam Amir cakap profesor, aku baru tahu profesor Profesor Wan Kamal menyatakan bahawa Wan Kusin ini dulu dia cakap IZ Wan Kusin hanya akan mewakili bawah 23 tahun dalam saingan Sukan SEA 2019 di Filipina sahaja dan bukan bersama skuad utama kebangsaan. Bagi Wan Kusin, impiannya adalah untuk mencuba nasib bersama pasukan negara kelahirannya, iaitu Amerika Syarikat lah. Amerika Syarikat yang mempunyai potensi besar untuk mewakili beraksi di Piala Dunia pada masa akan datang. Okey, sekali lagi aku tanya. Pasukan Malaysia hanya dijadikan sebagai tempat persinggahan? Ya. Untuk dia, ya. Of course. Bagi aku, second option lah. Aku rasa berita yang masa dia datang sini untuk scout tu pun aku rasa sekadar untuk mempromosikan diri mungkin. Dia boleh tahu kan mempromosikan diri masa tu ke. tengah off season. Yelah, Mungkin dia balik sini kampung lah. Yalah, dah tak ada nak buat apa, datang sini promote je lah diri main untuk main bola kan. Sambil kau memperkenalkan diri kau, mungkin yalah siapa yang kenal Wan Kusin. Aku rasa tahun ni baru nama Wan Kusin tu orang kenal. Kan? Untuk menjawab kesalahan kau, aku rasa dia sekadar untuk tu je lah, untuk bersahaja sajalah bagi aku kan. Tak ada yang penting pun bagi aku lah. Joh, untuk kau rasa ada masalah dia nak wakil Amerika Syarikat? Dia kalau itu cita-cita dia, aku percaya dia memang dah bina platform tu. Aku rasa he knows where dia punya keupayaan sendiri. Tapi untuk kau sebagai penyokong Malaysia, adakah kau okey dia wakil Amerika Syarikat? Tak ada masalah lah kalau dia nak wakil Amerika Syarikat. Kalau itu pilihan dia, Min. So pada memang nampak pada dia lahir, sebab macam cakap, aku tak mensalahkan dia sebab dia dilahirkan di sana, dibesarkan di sana, dia dah faham culture sana. Memang maknanya kau okey lah, tak ada masalah. Memang bukannya dia memang orang kata duduk sini makan nasi sambal belacan lepas tu lupa semua. Malaysia pergi sana tak ada. Dia memang dah dilahirkan kat sana. Kan? So mungkin tak ada masalah pun. Memang it's your right lah kan. Yeah, part dia bukan part lah, memang kira dia sana tu technically sebab bapa dia profesor Wan Kamal memang Malaysian, so itu menjadikan dia ada ni lah bau-bau Malaysia lah. Masalah lah. Ada masalah lah. Sebab dia pun tak ada hati pun dengan Malaysia. Buat masa ni lah. Aku tambah sikit lah. Untuk aku ni, pandangan aku sendiri, benda ni pun aku dah pernah bagi tahu. Kenapa kita still nak panggil beliau untuk pasukan bawah umur, sebab kita nak menang di peringkat bawah umur. Sebab tu kita panggil dia. Bawah 23 tahun, bawah 19, dan sebelum ni kita pernah panggil adik dia juga, Wan Kuzri. Dan untuk aku persoalannya, bukankah pasukan bawah umur adalah untuk memberi peluang kepada pemain untuk pembangunan seseorang pemain lah. Maksudnya kenapa pentingnya kemenangan untuk pasukan pembangunan? Kenapa kita nak panggil dia kalau slot tu boleh diberikan kepada orang lain yang ada future nak main national team. Yang ada hati, ada semangat. So bermakna kita pasukan negara panggil Wan Kuzin ni sebab nak menang peringkat bawah umur, bukan nak develop. Sebab kita tahu slot tu boleh diberikan kepada orang lain. Lebih kurang macam itulah. Aku bagi contoh, tahun 2019 Ukraine menang Piala Dunia.
bawah 20 tahun Tapi adakah pasukan senior mereka akan menang Piala Dunia masa akan datang? Tak ada garanti benda tu. England menang Piala Dunia pada tahun 2017. Tapi mana pasukan senior England sekarang? Adakah mereka dalam kelompok nak menang Piala Euro atau apa? Ini maksud aku bila aku cakap pasal yang kau cakap juara England 2017 tu umur berapa? Nanti kan dia orang cakap mana ada World Cup tadi 2017. Bawah 20. Bawah 20. Maksudnya untuk aku pasukan bawah ni adalah platform untuk pemain-pemain muda mengembangkan bakat dan sebenarnya yang ada potensi untuk pergi pasukan kebangsaan senior lah. Kalau menang tu bonus lah kan. Betul. Lagi satu contoh aku nak bagi adalah ni. Mungkin ni boleh relate sikit dengan apa yang terjadi sekarang. Tak salah aku pasukan Switzerland pernah menang World Cup bawah 17 ke bawah 20 tahun 2007, batch Granit Xhaka, Cheryl Chapuis yang main Thailand tu dan bakal pemain yang akan datang ke Selangor. Okey. Okey. So itu menunjukkan apa? Menunjukkan sebenarnya kau menang Piala Dunia peringkat umur tu tak semestinya kerja-kerja pemain ni akan kecuali Xhaka lah ambil Betul. Paling TikTok. Okay, panjang pula aku berhujah kan. Okay, Matt. Ketika ini terdapat spekulasi bahawa Wan Kuzain macam aku cakap berkemungkinan besar akan beraksi di Liga Malaysia. Jika kembali ke Liga Malaysia, pasukan mana yang paling sesuai untuk Wan Kuzain? Aku tak terfikir dan tak pernah berharap ni nak balik. Yelah, kalau dia balik, pasukan mana yang kau rasa Kita andaikan lah. Kita Andaikan lah. Aku rasa Kedah. Kedah? Kedah lah. Bagi Apa sebab Kedah? Bagi makan nasi kalut tu sikit. tak balik Kelantan? Dia orang Kelantan? Mungkin Kelantan susah sikit lah nak bagi dia makan budu. Dia dah biasa makan burger kan. Aku rasa Kedah sebab hari tu aku ada terbaca komen dalam kita punya episod lain tu. Tak ada cerita masuk Kedah aku transfer. So masukkan lawan aku. Mudah macam tu je kau masuk. Aduh. Dia pasukan mana kau rasa? Aku rasa kesesuaian dia lebih kepada JDT lah. Tapi aku kerisauan aku katakanlah aku andaikan dia punya JDT tapi nak berebut tempat kat JDT tu bukan senang mudah kan. Tapi aku nampak kesesuaiannya ke arah itu. Tapi dia bukan Wan Kuzain, dia Wan Kuzain. Lain sikit masalah sikit. Okey, pada tahun lalu bapa Wan Kuzain, Profesor Dr. Wan Kamal memberitahu pemain tengah itu tidak akan bermain untuk mana-mana kelab di Malaysia, memandangkan dia adalah seorang pemain profesional. Sambil melabel Liga Malaysia pula sebagai semi profesional. Kalau bapak dia dah label macam tu, adakah hati dia nak? Memang tak ada. Kan? Dia memang tak ada. Dia tak ada lah. Itulah macam kita cakap. I mean, kita sebagai Malaysia kan, aku tak tahu pandangan orang lain, tak boleh nak marah juga dengan bapak dia merasakan kita boleh pandang dari dua sudut boleh pandang. Kalau kita pandang negatif, bapak dia cuma rendah-rendahkan diri kita. Kita ni, tapi dalam hakikat pandangan sudut yang berlainan ada realitinya di situ. I mean, macam aku cakap sekali lagi, dia dibesarkan ni kena faham sebab dia memang macam kalau kau lain-lain kau dah memang duduk negara tu yang boleh layak World Cup. Kenapa kau nak downgradekan diri kau? Nak downgradekan diri. Bapak, aku tahu bapak aku berasal dari Malaysia, dari Kelantan kan. Tapi aku duduk ni dah memang West Side kan. Memang dengar lagu Tupac kan. Kan walaupun dekat KL pun boleh kan. Tak adalah maksud aku. Kita ada third life juga. Kita ada tattoo. Walaupun maksudnya bila dia dah dibesarkan di sana semua, aku tak nampak kenapa dia macam ada sentimen Malaysia itulah. Kan. Okey, baru berusia 22 tahun Mac. Masih muda lah, ada masa depan lagi yang panjang lah. Apa nasihat kau kat dia sebagai pengarah? Pengarah teknikal tadi Should I speak in English? Apa kau rasa kau sebagai abang lah, bekas pemain teruskanlah berusaha. Nak main MLS Pro League kan, cubalah dapatkan lagi. Tapi yang kes yang dia tidak disambung kontrak itu bukan dia seorang kan, ada 5 orang, ada lagi few aku kawan dia lah. Bukan apa juga, macam aku macam ada rasa kecil hati juga lah. Sebab waktu yang kes Sukan C hari tu jadikan Malaysia ni tempat persinggahan lah. Sebab kau tak setuju lah. Lepas tu FM pun berusaha dapatkan ada masalah dokumentasi, cuba dia selesaikan, and end of the day dia tak pergi pun, pergi Filipin. Jadi maksudnya memang kat situ niat dia, aku datang ni nak mengisi masa lapang je. Jadi kenapa FM perlu tergegeh dengan macam ni? Sebab bawah, tu lah cakap, sebab pasukan bawah 23 tahun kita nak menang. Nak tunjuk kita power. Yelah, tapi kononnya macam Messi lah kan. Tapi kalau kau tengok rekod pun, dia terpilih untuk US National Team bawah 17. Lepas tu dah tak ada dah. Dengan zero performance, dia tak mewakili apa-apa. So, you see the level?
kita tak lose apa-apa pun. Betul. Sebagai penyokong Malaysia Zee, apa hasrat kau dengan pemain muda macam Wan Kuzin ni? Satu je, kalau betul dia nak main untuk Malaysia, dia kena ada spirit untuk main Ya, untuk Malaysia lah. baik. Kalau tak ada, aku as a fan memang minta maaf lah kan. Belah je lah, tu je simple je kan. Macam aku tak kisah dia nak main Amerika. Sebab tapi aku tak setuju bila dia nak main bawah 23 tahun, lepas tu dia tak nak main national buat apa? Betul. Apa kita At the first simpan? place pun kita tak pernah agree pun benda tu. Sebenarnya kita pun tahu 23 ni untuk development, untuk mengembangkan bakat macam kau cakap tadi. Tapi bila kita macam kita seolah-olah macam kita paksa dia. Betul. Pasal nak Macam FM ni tekan panic button. ya, kita macam paksa dia, tolonglah main, tolonglah main. gitu kan. Dia pun macam okey lah, main je lah. Macam tu, Something like that lah kan. Tapi bagi aku itu yang aku cakap tadi, aku rasa dia lebih nak mempromosikan. Tapi bukan diri salah dia, Jum. Tak, kita tak salah dia. Tapi bukan salah macam dia. Ju cakap tadi, dia dengan dilahirkan di sana, dibesarkan di sana, culture-nya, keliling dia semua orang macam tu kan. So bagi aku itu dah laluan perjalanan career dia. Just ada requirement tu je lah. Kalau aku rasa, aku percaya semua Malaysian macam tu. Kalau betul dia ada berfikir nak main untuk pasukan negara kita, dia kena faham lah the pride. Macam aku cakap, mungkin kita ni Malaysia ni adalah pasukan kecil ke apa, but Tapi ekor kita panjang ni main-main. Libas that is more than ada benda lah 14 jalur keramat tu. Yeah. Walaupun US pun lebih kurang sikit bendera dia Betul. kan, tapi totally different lah. Yes. Ya, Amin kata CEO level lah. So itu saja pandangan kita. Aku rasa Amir pun dah luahkan. Aku rasa lama dia simpan tu. Tu yang dia pakai baju MLS tu. Aku rasa itu pandangan kita. Apa lagi pandangan korang? Komen kat bawah ni. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, komen dan macam-macam lagi. Terima kasih kerana menonton. Terima kasih kepada mereka dan insya-Allah kita akan jumpa di episod yang akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terbang.